Okey, seterusnya saya kongsikan skrin macam biasa. So, tuan-tuan boleh melihat skrin sekarang di paparan ini ialah keyboard, papan kunci yang saya gunakan untuk menaik kalimah-kalimah yang kita bincangkan. Semalam kita ada membuat pembentangan tentang kalimah minal qawli. Masih ada lagi nota tu di dalam Arabic keyboard ni, iaitu kita kata semalam minal qawli itu adalah apa? Isim masdar wazan satu ma'rifah muzakkar mufrad yang majrur. So kaedah ni kita panggilkan dia jar wa majrur, ya. So kaedah ni penting, ya, untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran, ya, dan seterus cuba memahami bagaimanakah konteks-konteks kalimah-kalimah yang digunakan di dalam ayat ini. Kita sebenarnya membahaskan kalimah di dalam minal qawli yang ini, ya. Yang ni. Daripada korpus ni kita dapat al-qawli. So al-qawli itu terjadinya al-qawli itu sebab ada kalimah min, iaitu kalimah harfun jar, ya. Okey. Itu ialah ayat An-Nisa 108 dan al-qawli ini adalah kalimah yang ke-16, ya, kalimah yang ke-16 di dalam ayat tu, yang bermaksud min adalah dari, al-qawli ialah perkataan-perkataan, jadi dari perkataan-perkataan, ya. Itu yang dimaksudkan di dalam ayat itu. Jadi bila kita memahami itu, jadi kita boleh cuba memahami konteks kalimah tu di dalam ayat, ya. Ayat ini di mana Allah kata wala yastahfuna minallah, ya. Wala yastahfu ni adalah fi'il mudhari' maklum, ya, fi'il mudhari' yang maklum. Asalnya 3 huruf akar dia ialah kha, lepas tu fa, kemudian di sini dia ada kata akar alif, ya. Kalau nak cek detail tu kita boleh pergi ke ayat tu dan kita boleh cek detail. Tapi untuk hari ini kita nak fokus pada minal qawli ini, ya. Yastahfu khafa'un, ya, khafa'un. Khafa bermakna menyembunyikan, ya. Jadi yastahfu maknanya mereka, ya dengan waw nun tu ialah mereka menyembunyikan. Jadi Allah kata wala, wala, dan tidaklah, ya, dan tidaklah mereka menyembunyikan minallah, daripada Allah. Mina sama dengan di sini, iaitu harfun jar, ya, kata sendi. Jadi Allah kata tidaklah mereka menyembunyikan. Maksud dia apa tu, ya? Tidaklah dapat mereka menyembunyikan. Tengok dalam konteks, ya. Dia kalau asalnya menyembunyikan, so dalam konteks ayat tu apa yang maksudkan ialah tidaklah dapat mereka menyembunyikan daripada Allah, ya. Wa huwa ma'ahum, ya. Sedangkan wa sini ialah boleh kita guna sebagai waw istinafiah, ataupun yang lebih tepat ialah waw haliyah, yang nak mengaitkan cerita selepasnya dengan cerita sebelumnya, ya, dalam keadaan yang situasi yang sedikit berbeza, sedikit meletakkan dua keadaan, ya, satu keadaan yang ini, kedua keadaan yang
keadaan yang sebenarnya. Allah kata wa tu maksudnya dan sebenarnya ataupun padahal dia. Nah, dia wahwa tu menunjuk kepada Allah tadi. Wahwa ma'ahum maknanya Allah tu bersama mereka. Bersama mereka semasa mereka melakukan sesuatu. Itu maksud dia. Jadi Allah kata tidaklah dapat mereka itu menyembunyikan daripada Allah padahal ataupun kerana Allah bersama mereka. Ma'a tu bersama, hum tu ialah mereka. Siapa mereka hum tadi? Yang sinilah ya dengan waw nun tu. Itulah merekanya dalam bentuk fi'il mudhari'nya, dan dalam bentuk isim dhamirnya hum lah mereka tu. Iz yubayyituna, sekali lagi dalam bentuk fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari'. Kerana apa? Perbuatan tu masih lagi berlaku, ya, yang menyebabkan Allah kata mereka tidak dapat menyembunyikan, ya. Ya, apa yang berlaku tu apa? Iz, ketika mereka semua membuat rancangan di waktu malam. Itu maknanya yubayyituna. Ya, yubayyituna ni kalau kita tuan-tuan tengok ya baris hadapan, depan ya ni bertasydid, ya, menunjukkan ini wazan yang pertama, ya. Yang ni tadi ya baris atas tidak ada tasydid, so ini wazan pertama. Yang ni wazan kedua. Ya. So bila ya baris hadapan dengan ada ya baris tasydid, so menunjukkan ini wazan yang kedua, ya. Apakah impact wazan kedua perbuatan tu? Perbuatan tu memang consciously mereka bersungguh-sungguh melakukannya, merancangnya, ya, mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk pastikan perbuatan tu berlaku, ya, dan perlakuan tu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Itu dipanggilkan menggunakan wazan yang kedua. Maknanya mereka membuat perancangan jahat lah biasanya, ya, perancangan jahat untuk menipu, perancangan untuk mengelirukan masyarakat, menentang Rasul dan sebagainya tu dibuat dengan secara teliti dan bersungguh-sungguh. Ya, itu sebabnya wazan kedua digunakan. Ya. Jadi mala yarda, jadi Allah kata perbuatan mereka itu mala yarda, ya, apa-apa yang la yarda, yang tidak diterima. Ya, kerana apa yang mereka rancang tu sebenarnya Allah tidak, ya, menerima perbuatan mereka itu minal qauli, daripada, ya, percakapan dan perkataan-perkataan yang mereka telah lakukan, ya, bersabit dengan perancangan mereka di waktu malam tu untuk menipu dan mengganggu gugat, ya, masyarakat Madinah, ya, pada waktu itu. Ini ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir munafik, ya, yang mereka tidak mahu orang Islam mengetahui yang mereka ni menipu, iaitu mereka itu munafik. So mereka buat kerja mereka, mereka berbincang, mereka berjumpa, mereka merancang di waktu malam, ya, dan Allah lukirkan, ya, peristiwa itu kepada Nabi dan mengatakan mereka inilah kerja mereka, ya, mereka orang munafik itu membuat perancangan untuk, ya, menipu orang-orang Islam termasuklah Nabi di waktu malam untuk mengelakkan konon-kononnya dia ni mereka tu adalah orang Islam, ya. Pada waktu siang mereka mengatakan mereka orang Islam dan bersama dengan Rasulullah dan orang beriman, tetapi di hati mereka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang kufur, ya. So ini yang dimasukkan dalam ayat minal qauli, ya. Itu bagi penerangan kepada al-qauli yang lam sekarang mengambil baris bawah, kita katakan dia majrur, ya. Apa dia majrur kita telah bincangkan semalam, ya. Untuk ulangan saya masih lagi nota tu ada di situ. Apa ini dah yang dimasukkan
majrur, ya. Majrur iaitu kedudukan kalimah yang terikat dengan kalimah yang lain yang memerlukan kalimah tu berada di dalam dalam ayat tu. Ya, so al-qauli ni diperlukan oleh min ni. Ya, so min memerlukan al-qaulu. So al-qaulu ni digunakan, dan apabila min dengan al-qaulu digabungkan menjadikan ayat, so dia menjadi minal qauli, yang menunjukkan al-qauli ni adalah terikat dengan kalimah min yang sebelumnya. Itulah yang dimasukkan majrur. Mungkin saya imbas kembali, perbincangan kita sekarang ialah di dalam apa? Dalam 3 tajuk utama dalam isim masdar, ya. So isim masdar, kalau saya boleh gunakan ni sekali lagi. Ini Melayu, ya, okey. Tukar kepada Arab. Sila. Dia pergi ke okey, semula. Isim masdar dan ra. So masdar bagi qaf waw lam mengambil 3 bentuk i'rab, iaitu qaf, sikit, qaf baris atas, waw yang mati, dan lam bertanwin. Itu satu. Dalam bentuk marfu', ya, default dia ialah qaulun, bentuk marfu'. Kalau bentuk mansub macam mana? Tengok bentuk mansub, kita tukarkan lam tu kepada tanwin baris atas, tapi mesti diikuti dengan alif. Ya, yang ni bentuk mansub. Ya, dua-dua tu kita telah habis perbincangan kita di muka surat pertama, susunan kalimah tu. Sekarang kita masuk bahagian yang kumpulan ketiga, iaitu majrur. Ya, so majrur apa kita buat? Ya, kita ambil sini kopi dia, tapi kita tukarkan lam tu berbaris bawah. Jadi qaulin. Itu beza dia, ya. Yang ni kalau saya bracketkan, yang ni adalah apa? Marfu'. Wow, ain, i'rab, ya. Sekarang kita bincang tentang i'rab. Yang ini adalah mansub, mim, non, shad, waw, ba. Sambil saya menulis ni, jadi tuan-tuan perempuan semua boleh ambil nota, ya. Sekarang ni kita membincangkan kumpulan-kumpulan kalimah yang diterbitkan daripada qaulin pula, ya. So qaulin ni mengambil banyak, ya, banyak bentuk kalimah juga, iaitu yang ni ialah majrur. Ra, waw, ra. Itu dia. Ya. So isim masdar daripada qaf waw lam, kalau nak sini saya boleh daripada dara, daripada apa? 3 huruf akar, qaf, waw, dan lam. Itu yang masuk, ya. Isim masdar yang dibentuk daripada qaf, waw, lam. Yang qaf, lam ni biasa akan mengambil bentuk kata kerja qala, ya. So ini semua penting, ya, untuk kita memahami konsep ni. Konsep very important, ya. Kalau kita tak faham konsep, nanti kita tak faham apa yang kita bincangkan, ya. Inilah pembentukan kalimah, ya. Pembentukan kalimah mesti bermula dengan 3 huruf akar, dan 3 huruf akar tu dibentuk menjadi kata dasar. Kemudian kata dasar tu
akan mengambil bentuk-bentuk kata terbitan yang default, panggil ya, yang asal. So asal dia ialah ada 3 bentuk. Mana dia? Qaulun kalau dia marfu', qaulan kalau dia mansub, dan qaulin kalau dia dalam konteks yang majrur, ya. So lihat di sini hanya qaulan saja yang dia perlukan alif selepas lam yang bertanwin fathah, ya. So kalau kita tulis macam ni, bukan situ, silap. Kalau kita buangkan alif, sini tidak wujudnya. Jangan tuan tulis qaulan tanpa alif, tak ada, ya, dia tak wujud. So bila qaulan dia mesti ada alifnya, itu beza dia. Di sini tak perlu alif, di sini tak perlu alif, dan memang dia tidak boleh mengambil alif pun di sini. Kenapa? Sebab lam tu berbaris dhammah, dia tak boleh mengambil alif. Di sini lam berbaris kasrah, dia tidak boleh mengambil alif. So yang hanya boleh mengambil alif ialah di sini saja. Itu sebabnya ejaan dia qaulan. Jadi isim yang mansub, ya, so mesti ada isim mansub nakirah, ya. Isim mansub nakirah yang mufradah mestilah ada huruf terakhir itu berbaris atas tanwin dan diikuti oleh alif mat. Itu dia punya formula, ya. Dia punya kaedah yang kita kenal, ya. Dan banyak dalam surah kita tengok di hujung ayat itu Allah menggunakan kaedah yang samalah, ya, dalam bentuk isim mansub, ya, macam ni, ya. Okey, so kita menyambung perbincangan kita. Minal qauli selesai hari ini, selesai di sini. Sekarang ni sekali lagi kita jumpa ayat yang seterusnya minal qauli juga, ya, juga itu samalah, ya. 108, kemudian dalam ayat 147 An-Nisa sekali lagi Allah menggunakan perkataan yang sama al-qauli dengan disebabkan oleh mina juga, dengan min iaitu harfun jar yang sama, ya, bererti dari perkataan, ya, perkataan illa melainkan man, ya, sesiapa zulima yang dizalimi, ya. Tuan-tuan tengok sini zulima ni bentuk ni, ya, boleh teka, ya, sepatutnya sudah boleh mengenal. Huruf pertama baris hadapan, huruf kedua baris kasrah, dan huruf ketiga baris atas tu itu bentuk apa? Fi'il madhi majhul daripada fu'ila, ya. Dha lam mim menjadi zulima. So dia adalah fi'il madhi maklum. Majhul, pasif, ya, bermaknanya di apa? Di yang telah dizalimi. Kalau saya kongsikan balik template, ya, mana datangnya zulima ni, bentuk dia ialah bentuk yang ni, ya. Ni yang saya tandakan sini. Ni dia. Fi'il madhi majhul wazan 1. Dia dalam kategori wazan 1, ya. So cuba tuan-tuan lihat acuan majhul dia 1 saja, ya. Dia tidak macam maklum. Maklum ada 3, ya. Fi'il madhi maklum, yang ni maklum, ya. Fi'il madhi maklum dia ada 3 acuan. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Untuk wazan 1 saja, ya. Wazan lain tidak ada, ya. Wazan 1 saja. Fi'il madhi yang maklum dia mengambil bentuk 3. Ain baris atas, ain baris bawah, dan ain baris hadapan, ya. So kalau kita jumpa Al-Quran, dia boleh mengambil dalam bentuk salah satu daripada ini untuk maklum. Maklumnya aktif, perbuatan yang aktif. Sekarang ni kita jumpa perbuatan yang majhul, bermakna yang pasif. Bukannya melakukan, tapi dilakukan. Jadi bukannya zalima, tetapi zulima, ya. Zul tu baris hadapan, bermakna dia yang majhul, maknanya di zalimi, ya. Di zalimi. Okey.
Begitu juga saya tandakan juga sini dalam warna yang sama, fi'il mudhari' majhul, bentuk dia yuf'alu. Yuf'alu, satu pattern saja, satu acuan saja, ya. Jangan keliru ingatkan dia tiga, tidak. Untuk majhul satu saja. Majhul madhi satu pattern saja. Majhul mudhari' pun satu saja. Ini saja pattern dia untuk wazan satu. Ya. Begitu juga untuk wazan-wazan lain, dia satu pattern saja. Ya, dan perhatikan sini, terdapat dua pattern yang sama, ya, iaitu fi'il mudhari' majhul wazan satu yuf'alu dengan fi'il mudhari' majhul wazan keempat. Yang ni, ya, pattern dia sama, ya. Majhul wazan satu mudhari' dengan majhul mudhari' wazan keempat, pattern dia sama, ya, sebab wazan keempat dia kena mengambil ya baris hadapan. Ingat, ya, tengok maklum dia pun dia mengambil ya baris hadapan. Sudah majhul sudah tentu dia mengambil baris hadapan, ya. Maklum dia mengambil ain baris bawah. Fi'il mudhari' maklum mengambil baris bawah, sebab tu majhul dia kena mengambil baris atas, sebab tu dia sama, ya, sebab majhul pun ain baris atas. Tu cara nak mengenal pattern-pattern ni, ya. Jadi macam mana kita nak membezakan perkataan tu, adakah dia yang majhul wazan satu ataupun majhul wazan keempat? Kita tengok dalam konteks ayat tu. Kita fahamkan konteks ayat tu, barulah kita dapat membezakan sama dia wazan satu ataupun wazan keempat, ya. Tapi kalau kita tak dapat membezakan tu, apa kita buat? Kita pergi ke korpus tu. Korpus tu akan beritahu kita, ya, ataupun Quran tafsir dan perkata tu, tengok di situ kalimah tu, dia akan beritahu kita adakah wazan satu ataupun wazan keempat. So ada dua cara lah. Kalau kita tidak boleh membezakan, tak faham konteks ayat, kita tengok gunakan bantuan talian hayat, iaitu digital Al-Quran tu, ya. Kalau kita boleh membezakan, lagi elok lah, ya. Kalau kita boleh melihat konteks ayat tu, melihat wazan-wazannya, lagi cantik lah. Itulah tujuan sebenarnya kita belajar ni. Okey, tadi di mana? Saya nak menunjukkan yang zulimah tu adalah daripada acuan fu'ila, acuan fu'ila. Okey, so balik kepada ayat tadi. Okey, jadi Allah kata apa? Mulakan daripada mula juga. So ini kita sudah kenal, ya, sebab kita sudah bahaskan hari semalam. So tuan-tuan sepatutnya sudah mengenal kenapa di sini digunakan al-qawli dalam bentuk majrur, bukannya mansub dan bukannya marfu', ya. Kerana Allah nak mengatakan di dalam ayat ni, iaitu la yuhibbullah, Allah tidak menyukai, ya, tidak yuhibbu tu ialah menyukai dalam bentuk fi'il mudhari', ya. Allah tu fa'il dia kepada kalimah yuhibbu, fi'il mudhari', inilah fa'il dia Allah. Jadi Allah bila ada la adalah harfun nafiyah dan menafikan, ya, maknanya Allah tidak. Kalau yuhibbu maknanya Allah suka, la yuhibbu maknanya Allah tidak suka, ya. Okey. Allah tidak suka apa kan? Al-jahra. Tengok, bila Allah tidak menyuka sesuatu, jadi kalimah isim tu mesti mengambil bentuk yang mansub, yang ditandakan oleh ra baris atas. The moment kita tengok ra baris atas tu, kita mesti faham konteks dia. Konteks dia bermakna dia adalah objek. Di dalam tu objek yang direct dipanggilkan maf'ulun bih, ya. Di dalam Al-Quran ni terdapat dua jenis objek. Objek yang direct dengan objek yang indirect. Yang direct tu biasanya ada kalimah kata kerja di dalamnya, iaitu la yuhibbu, ya. Kalau yang tidak direct tu, dia tidak ada kata kerja, jadi kalimah tu biasanya akan mengambil bentuk isim masdar yang mansub, yang kita panggilkan maf'ulun mutlaq, ya.
Kalau maf'ul mutlak tu dia objek juga, tapi dia objek yang secara indirect. Ya. So ini ialah yang direct, iaitu maf'ulun bih. So apa yang Allah masukkan, apa yang Allah tidak suka ialah al-jahru, al-jahra, ya, dia jadi maf'ulun bih, dia mengambil mansub lah. Al-jahra adalah yang terang-terang, ya, yang terang-terang. Jahrun, kita sifat huruf, kita kata sifat huruf ada sifat jahrun ataupun jahru, yang terang dan jelas. Ya, itu sama daripada perkataan yang samalah. Ya. So yang ni yang terang-terang apa? Bisu'i, ya. Bisu ni ialah kesalahan, kesilapan seseorang. Ya. Jadi Allah kata, Allah tidak suka, ya, seseorang tu kalau menerang, mengatakan dalam terang, secara terang-terang. Maksud dia apa? Kita mengatakan kesalahan seseorang tu dalam suasana yang tidak tertutup. Ya, tidak tertutup maknanya dalam publik, dalam mesyuarat, dalam kumpulan-kumpulan ramai, kita menyebut, ya, kesalahan-kesalahan seseorang tu, atau dimasukkan dalam ayat ini, ya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli, ya. So perkataan-perkataan yang mengatakan kesalahan orang-orang tu, itu yang dimasukkan al-jahra bisu'i minal qawli, ya. Jadi Allah tidak menyukai, ya, perbuatan ini. Illa, melainkan tu maksudnya apa? Ada situasi yang boleh disebutkan kesalahan seseorang itu. Ya, sebagai contohnya, perkara tu dibawa ke mahkamah. Ya, kesalahan tu, kes tu dibawa mahkamah. Jadi dalam mahkamah, seseorang lawyer lah biasanya. Lawyer yang mewakili seseorang tu, dia perlu bercakap. Kalau tidak dicakapkan, jadi macam mana hakim nak membuat keputusan, ya, tak dapat pula. Jadi dalam situasi itu dia perlu mengatakan, ya, kesalahan, kes apa yang sebenarnya yang dibicarakan, ya. So maknanya di dalam keadaan itu, seseorang tu adalah dalam keadaan apa? Manzulima, ya, yang dizalimi, ya. Maknanya sebenarnya dia tak buat, sebagai contohlah, ya, dia tak buat, tapi ada orang menuduh dia melakukan perbuatan yang salah, ya, melakukan perbuatan yang salah tu. Jadi kes tu dibawa di mahkamah, ya, dan bukannya kita bicarakan dia di public, ya, di luaran, yang kita kata, oh, si Fulan tu sekian, si Fulan tu dah buat ini itu, ya, yang belum tentu lagi betul dan salahnya, walaupun betul, ya. So Allah tidak menyukai, ya, kesalahan orang tu diperkatakan dalam public, ya, dalam keadaan terbuka, ya. Kerana dia akan mengaibkan seseorang tu, ya, akan mengaibkan seseorang tu. So dia hanya boleh dilakukan dalam keadaan yang tertentu saja, yang memerlukan, ya, dia diperkatakan. Itu yang dimasukkan dalam ayat 148, ya, surah An-Nisa, ya. So kalau kita nak tengok konteks ayat tu, kita boleh tekan di sini ni, the word ni, ya. So dia akan bawa kita, inilah ayat yang dimasukkan, ya, dalam surah An-Nisa 148, ya, kalimah yang ketujuh, al-qawli. Ini adalah kalimah yang ketujuh di dalam ayat tu, ya. Kalimah pertama ialah, kalimah kedua ialah yuhibbu, kalimah ketiga Allahu, kalimah yang keempat al-jahru, kalimah yang kelima bisu'i, kalimah yang keenam ialah mina tu, dan kalimah yang ketujuh ialah
al-qawli, ya. So yang tu pun kita kena praktis, ya tuan, mainkan setiap kalimah di dalam ayat tu kita kena tahu kalimah tu nombor berapa. Dalam ayat tu ada berapa kalimah, ya, dan sebagainya. Dan kita boleh sebenarnya bilang kalimah tu satu-satu, ya. Walaupun dalam ni macam ni, wakana ni ada 2 kalimah sebenarnya, ya. Waw tu adalah waw istinafiah, ya, tetapi dan kana satu kalimah, tetapi sebenarnya di dalam ayat tu wakana adalah satu kalimah, ya. Biasanya waw istinafiah atau fa istinafiah dia bergabung sekali dengan kalimah, ya, selepasnya dia menjadi satu kalimah, bukannya 2, ya. Jangan bilang ni satu kalimah, yang ni dalam ayat, ya, tetapi bila kita membincangkan kalimah wakana baru kita boleh pecahkan. Ya, itu 2 perkara yang kita perlu faham, ya. Jangan kita confuse, ya. Itu sistem kita kena ikut sistem, insya-Allah pembelajaran kita akan kemas dan tak keliru, ya. Kalau kita tak ikut sistem, dia akan keliru lah, ya. Dia berterabur sana sini, kan, jadi dia tak kemas. So pastikan mengenal kalimah di dalam ayat wakana adalah satu kalimah, tetapi apabila membincangkan kalimah itu barulah kita pecahkan kepada 2 kalimah, iaitu wa dan kana, dan seterusnya, ya. Okey, so kita sudah sampai ke penghujung mana dia tadi sini, ya. Okey, masa untuk hari ini dengan 2 contoh daripada minal qauli dalam ayat tu dan ayat ni, ya. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat belajar mengenal kalimah-kalimah itu dan macam mana nak memahaminya di dalam konteks ayat, ya. Dan besok kita akan jumpa dalam bentuk yang sedikit berbeza, tapi dari segi kaedah dia serupa dengan yang sebelum ni, iaitu di mana yang ni, ya, qaulihim, sama sajalah, iaitu bentuk idhafah. So ini akan kita sambung besok, ya. Cuma beza ni ialah dia ada penambahan waw saja. So wa qaulihim di dalam ayat ni adalah satu kalimah, ya, satu kalimah yang digabungkan daripada 3 kalimah. Satu kalimah yang ada 3 komponen dan 3 komponen itu adalah kalimah. Waw adalah satu kalimah, qauli adalah satu kalimah, dan him adalah satu. So ada 3 kalimah yang digabungkan di dalam itu, ya. Dan insya-Allah besok kita akan kupaskan, ya, kenapa di sini mengambil kalimah yang majrur, ya. Kenapa wa qauli, tidak wa qaulu ataupun wa qaula, ya. So itu kita akan sambung perbahasan kita, sebab dia mengambil majrur kerana diperlu dimajrurkan dalam konteks ayat ini, ya. So itu kita sambung besok, insya-Allah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Kamal.